A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang hormati pengurusi masjid Muhajirin Batu Lapan, lepas ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, bilal-bilal, siap-siap, yang dihormati ketua kampung, seterusnya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya bersyukur pada Allah Ta'ala, pada malam ini dapat kita berhimpun sekali lagi di Masjid Muhajirin. Nama tu Muhajirin tu maknanya tuan-tuan ni semua hijrah lah ke ni? Tak ada asalnya orang sini. Dia kata dipanggil ni rumah kampung banjir. Tapi alhamdulillah tahun ni banjir tak, tempat pindah tu memang relevan lah, tak banjir kita. Alhamdulillah, yang kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala masuk tahun 2021, setelah kita masih dilanda pandemik 19, tiba-tiba datang pula banjir lah, yang katanya dekat-dekat sama dengan tahun 71. Ini maknanya negara kita yang tercinta ni, Malaysia ni, Allah Ta'ala uji dengan berbagai-bagai. Sebenarnya bukan kita saja dah. Tuan-tuan dengar di negara sebelah Syria sana, Afrika sana, lagi teruk dah, suhu 16 Celsius. Suhu 16, selimut tak ada, pakaian tak ada. Lagi dahsyat tuan-tuan. Artinya apa saja yang kita buat, yang berlaku atas dunia ni, adalah dia punya hikmah dia. Saya teringat tuan-tuan di Indonesia, tempat yang banyak gunung berapi. Kita tak ada gunung berapi, gunung biasa je, dia berapi gunung dia. Tuan-tuan tahu tak, bila gunung berapi meletup saja semua lari belaka. Bahayalah sebab dia punya lahar tu sangat panas. Tapi bila habis saja gunung tu, dah datang balik, rupanya tanah jadi subur. Bukan sekat tanah ni, corona ni lari, penyakit-penyakit dalam badan kita pun lari. Rupanya lahar dia tu boleh mengubat badan kita ni. Itu orang kajilah. Walhal ianya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun gitu juga, banjir-banjir, lepas banjir tengok tanah jadi subur balik lah. Tapi banyaklah harta benda kita hilang, musnah. Yang belah orang kawasan Kolpih sana teruk lah, kawasan Kendok Kasebek tu memang sana hujan lebat. Saya dah balik baru ni, tengok kesan banjir tu, nampak atas pokok pisang dia punya kesan bekas air banjir. Ini tuan-tuan, ujian yang diuji oleh Allah Ta'ala. Saya sering sebut 3 perkara, api, angin, air. Ini benda yang sinonim. Sinonim tu maknanya dekat dengan kita, yang Allah Ta'ala cipta. Api, kita kalau tak ada api tak boleh, tapi kalau dia besar terbakar kita. Air, kalau tak ada tak boleh kita nak mengetih, tapi kalau banyak sangat tenggelam kita. Angin, kalau tak ada kita panas, tapi kalau dia kuat terbang kita. Jadi yang kita inginkan ialah kesederhanaan di dunia ni. Sebab itu Allah Ta'ala buat berbagai-bagai. Dan alhamdulillah malam ni kita sebulan sekali di Masjid Al-Muhajirin Batu Lapan lepas. Orangnya tengok semakin bertambah jemaahnya, alhamdulillah. Tadi tu imam beritahu supaya Jumaat pun dah melempah lah. Itu menandakan jangan kita sebut nama besar masjid. Waktu-waktu selain Jumaat tengok pula ramai tidak. Begitu juga kita sebab jarak semeter. Kalau tak jarak semeter, muat sangat lagi. Ini maknanya SOP yang dibuat oleh pihak kerajaan untuk mengawal wabak yang sedang menular
begitu kuat sekarang. Kita alhamdulillah negeri kita ni dia PKPB lah. Kalau PKP letihlah kita masjid tak boleh datang lah dah. Yang luar sana pula Perlis sana PKPP lah. Yang selagi LKPP. Itu dekat dengan kita lah. Itu tak ada masalah, ladang sawit je keluar. Buah pun dah mahal sekarang ni. Ini istilah tuan-tuan, istilah yang kita ambil untuk menjaga kita di dunia, supaya di akhirat nanti kita ada hari pembalasan. Sebab itu Allah Ta'ala buat hari kiamat untuk dibalas kita ni dengan seadil-adilnya. Allah Ta'ala hari kiamat dia suruh malaikat Ridwan siap kemaskan syurga. Kenapa suruh kemaskan? Allah Ta'ala kata, aku nak masukkan hamba-hambaku yang taat kepada perintahku di dunia, maka tempat mereka ialah di syurga. Yang mana di syurga ni tuan-tuan, kita baca kisah dia, kita sebut saja benda yang kita nak dia datang. Makanan, minuman, tempat tinggal, apa saja yang kita nak di dunia ni semuanya ada. Dan bukan setakat semua ada, beribu-ribu kali ganda jauh bezanya. Seumpama makanan yang ada di dunia ni nanti jumpa di syurga, kita tengok dia jijik lah. Kita tengok atas dunia ni sedap sangat, tapi rupanya di alam akhirat nanti bandingannya sangat menjijikkan kita punya indahnya. Dan kita pula masa tu bukan macam ni, 60 hasta katanya, setinggi datuk kita dulu Adam AS. Dan bila dah 60 hasta, kita punya kekuatan seperti 100 orang lelaki. Datanglah berapa orang bidadari pun tak ada cemburu dah. Di sana tak ada cemburu dah. Macam kita ni sebut saja hal kahwin dah di dapur tak berasak dah. Di sana tak. Sana bebas. Tak ada dah kerja-kerja ni, tak ada dah. Puasa-puasa sembahyang tak ada. Kita duduk saja dapat nikmat. Kita punya badan sebesar Adam mula-mula dulu 60 hasta tingginya. Artinya besar lah tuan-tuan. Pergerakan kita lancar. Tak, pergerakan tu bukan main kilometer ni, tak, main ribu-ribu kilometer. Tapi kita boleh sampai dengan pantas melalui transport nabi-nabi itu, burak. Kita atas dunia ni berapa lama sangat, kena pula banjir dekat Kampung Ubai tu tak lepas dah. Ada juga nak ngarahnya sadar tu. Kereta pula private. Kalau kereta answer ke ataupun apa ni 4x4 lepas, ini kereta private. Kalau answer tak payah tu, dia berenang terus lah. Ini keadaan kita di dunia. Sebab itu sebelum kita dipindahkan di alam akhirat dengan balasan yang seadil-adilnya, atas dunia ni Allah Ta'ala berikan kita juga SOP. Malam ini kitab kita ni, hadis penawar hati ni, tajuk yang keberapa malam ni? 21. Tak. Yang bertajuk jauhi 7 pembinasa kan. Takut nanti saya tajuk lain, tuan tajuk lain. Ada juga tempat tu baca-baca, rupanya kawan tu buku ke lain, saya buat buku lain. Nombor 21 dah, rupanya buku saya lain. Tak. Pening tak anak murid tengok macam mana lah ustaz, tengok buku mana. Jauhi 7 pembinasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri ingatan kepada kita. Atas dunia ni ada perkara yang disuruh, ada perkara yang dilarang. Tadi tengok ayat surah Al-Baqarah, awal-awal lagi Allah beritahu, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kata Allah, kitab Al-Quran, jangan kamu ragu-ragu, dia sebagai petunjuk kepada orang yang nak bertakwa. SOP lah kalau kita islahkan ni. Dulu kita tak tahu SOP ni, yang kita tahu sop je, tak? Sop kambing, sop ekor. Tapi sekarang orang nak makan sop ekor pun tak berani dah. Sebab takut ekor tu tak menentu ekornya. Baru ni dekat Pekan pun saya beli daging kerbau. Rupanya ada orang Pekan dia boleh kerbau. Dia boleh sembelih kerbau lembu ni. Ramai yang beli sekarang. Dulu daging fresh ni orang tak pernah beli sebab mahal sikit, nak beli daging kotak. Sekarang daging kotak tak berani nak beli dah. Sebab sudah terbongkar dia punya rahsianya selama ni. Daging tu tak dijamin kerana datang daripada luar,
terbongkar pula, ada kilangnya pula sampai berjuta-juta tan daging tu. Jadi bila terbongkar gitu, kita pun serang nak makan. Patutlah makan suap ekor ni tak lembut-lembut sok dia dah. Kita beritahu lah ketuan dia, kenapa sok ni tak lembut-lembut, tulang tak lembut. Memanglah tulang nak lembut macam mana dah. Dia nak lembut sampai ke tulang. Jadi bila dah berlaku begini, kita dah mula takut. Akhirnya ada rahmah tuan. Daging-daging yang fresh lakulah. Bila laku fresh, kita makan pun sedap. Ini sebab itu Nabi kita pesan, jauhi 7 perkara yang membinasakan. Di mana binasa ni tuan? Kita buat di dunia, di akhirat nanti kita binasa. Apa guna kalau kita di akhirat binasa? Sebab akhirat sana tempat yang sebenar dah. Nama akhirat katanya yang akhir dah, tak ada dah. Kita di dunia ni akan berpindah. Tengok pendakwah terkenal di Indonesia baru 44 tahun meninggal. Tengok orang elok-elok ya, katanya dia kena COVID, tapi katanya dah sembuh, tapi dengar meninggal dah. Tuan-tuan kena ingat, meninggal ni semua tu ada sebab musabab, tapi asal meninggal ni ialah Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, likulli ummatin ajal. Semua orang ni, semua umat ni ada tarikh ajal dia. Cuma tak ada orang yang tahu tarikh ajal dia. Yang dia tahu tarikh lahir saja. Sebab dalam pasport dia. Kalau dalam pasport tulis tarikh ajal juga, matilah kita. Tarikh lahir sekian-sekian, tarikh mati pun ada. Sudah. Tak mengerti lah kita. Tarikh mati bila? 31 bulan 1 2021. Nak mengerti pun tak boleh lah. Nak berjalan tak boleh lah. Tinggal 2 minggu boleh kita mati. Tapi tidak ada siapa yang tahu tarikh mati. Yang tahu tarikh mati siapa dia? Malaikat maut lah tuan-tuan. Ni file dia tangan ni. Jadi tengok orang ni tarikh dia tak lama dah, tapi nampak liar lagi ni. Dah. Sebab orang yang mati tu tak tahu tuan-tuan tarikhnya bila. Dirahsiakan. Kenapa dirahsiakan? Kerana Allah Ta'ala nak balas manusia ni mengikut amal yang sebenar. Begitu juga hari kiamat rahsia. Kalau tahu hari kiamat tahun 2022, tak adalah Jambatan Kuantan pun tak siap lah. Dah nak kiamat dah tahun 2021, 22. Nak jadi bandaraya pun tak ada mana dah, sebab nak kiamat dah. Tapi tak tahu, maka kita ada wawasan 2020, wawasan 2030. Ini tuan-tuan. Apa dia? Jauhi 7 pembinasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'a mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qazful muhsanatul mu'minatil ghafilati. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang sahih yang datang daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dah wafat, tapi dia tinggalkan pusaka dia untuk menjadi panduan kepada kita apa-apa yang berlaku di dunia ni. Apa dia tuan-tuan? Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu, jauhilah. Disuruh kita jauhi. Apa dia? Ya sahabat jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Nabi beritahu jauhkan 7 perkara ni. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah 7 pembinasa itu? 7 tu apa dia? Yang kita tahu 7 petala langit, 7 petala bumi. Rupanya nombor 7 ni jangan main-main tuan-tuan. Anak Nabi pun 7, bumi pun 7 petala langit. Bumi 7, langit 7, neraka 7. Itu nombor 7 tu. Dah. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah 7 pembinasa itu? Nabi SAW menjawab, yang pertama ialah asyirku billah, menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala, menduakan, mentigakan. Ini yang paling besar dosanya ialah syirik kepada Allah.
Yang selalu saya contoh macam mana yang dikatakan syirik ini ialah seperti kita ada kebun 10 hektar, kita cari pekerja ladang kita daripada luar Indonesia contohnya, so kerja tempat kita, kita bayar dia punya gaji dia, kita urus permit dia datang, tiba-tiba bila buah tu keluar hasil, dia jual kepada orang lain, dia tak beritahu kita. Dia jual cara senyap ataupun dia tipu kita. Maka tuan dia kata, kalau gini awak ni tak ada hati perut sungguh lah. Saya dah uruskan awak datang, bagi gaji, saya kerja, awak buat menyeleweng. Jadi tuan kebun kata awak berambuh lah daripada sini. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Dia dah beri kita ni macam-macam, ciptakan bagai-bagai, ahsanut takwim, paling baik kejadian, jadikan pula angin, jadikan air, binatang-binatang, pokok-pokok, tiba-tiba kita syirik kepada dia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah beritahu Allah tidak akan ampunkan orang-orang yang syirik kepada Allah. Allah dah beritahu dah. Awal-awal lagi Allah takkan maafkan orang yang syirik kepada Allah, dan akan mengampunkan dosa-dosa lain jika Allah kehendaki. Tapi walaupun demikian, kalau kita bertaubat kepada Tuhan dengan taubatan nasuha, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ini maknanya dosa yang pertama ialah yang dikatakan asyirku billah, menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang kedua ialah as-sihru, ilmu sihir. Ilmu sihir ada yang menyebabkan berlaku perbelahan di antara sesama kita, digunakan ilmu hitam. Ilmu sihir ni ilmu hitam lah. Belajar dia diharuskan, tetapi mengamalkannya diharamkan. Belajar tu untuk apa? Untuk menangkis lah orang-orang yang hantar kita boleh balas balik ataupun ada peninding dia. Sebab itu kalau tuan-tuan sakit-sakit perut ni, sakit-sakit perut ni, makan ubat tak jadi, makan ubat tak jadi, ada dia punya ubat yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tuan-tuan? Ambil buah limau aja, limau nipis, kita perahkan dalam air, ambil garang sesudu, kita godehkan. Godehkan. Jangan takutlah darah tinggi tak, sebab garang tu. Garang halus, godeh dengan limau nipis, 2-3 butir perahkan dia. Kemudian kita minum. Insya-Allah dalam perut kita ni yang sakit-sakit dia akan keluar. Rupa-rupanya tu sakit perut ni, kebanyakan sebab sakit perut ni di antaranya ialah ilmu hitam. Santau, sihir, sakit perut tak. Kita pergi hospital, doktor X-ray tak nampak. Mana nampak ilmu hitam ni? Tuan-tuan kena sampuk dalam hutan. Mana? Doktor cek mana sakitnya elok ni? Rupanya dia pergi dalam hutan, dia buang air merata, dia tak pandang-pandang kiri kanan. Kena kepala anak jin. Anak jin kita nampak dia main di pokok tu. Dia beritahu ayah dia, ayah ni orang ni dia kencing atas kepala dia. Ayah datang lah, dia ditumbuk sebutir, kena perut ni, balik dah. Jadi gebu perut tu, tak tahu apa benda. Pergi cek doktor okey sihat perut ni. Sudah. Nah, saya sakit macam mana? Tak tahulah awak dah. Dia bagi ubat, kita bagi telan ubat. Telan ubat tak baik juga. Akhirnya ada rawatan alternatif dia panggil lah, iaitu perubatan asyifa, yang menggunakan ayat-ayat Quran, dijampikan, dibaca, ditiupkan pada air, minum. Sebab banyak tuan-tuan, kadang-kadang kes ni berlaku tak. Jumpa doktor makan ubat macam-macam tak sembuh-sembuh. Peliklah kawan ni. Kena air limau dengan garam, tak minum lagi tuan-tuan. Betul ke ni? Tak. Rupanya dia ada buang air jadi macam najis kambing nak keluar. Tak lepas dia najis dia. Sampai tengah malam bau dia minum tak. Punya lama fikir, minum saja tuan-tuan, terus buang air steady. Tak, dia keluar belaka tak. Tidak macam najis kambing lah. Maknanya dalam kajian kata benda-benda dalam perut ni kebanyakannya daripada
benda-benda yang dikatakan santau-santau, sihir-sihir yang hari ni diamalkan oleh sebahagian daripada masyarakat kita. Sebab itu Nabi awal-awal lagi beritahu tak, jangan jauhilah sihir. Biasanya sihir ni orang dengki lah tuan-tuan. Bila dengki, syaitan akan masuk. Jadi kita senang jauhkan. Kita andaikan rezeki itu semua Tuhan dah tentukan. Jangan sibuk nak marah sana sini. Kita buangkan ilmu-ilmu yang dikatakan sihir. Sebab ilmu sihir ni banyak fitnah yang datang. Orang jumpa pula tok bomo yang tak menentu. Kita pernah tengok air tompel dia tok bomo. Tepuk dinding pantai dong. Pengerah tu dah. Pengerah dia bagi 100 tak cukup dia kata ni. Kenapa? 300 lah pengerah dia. Dah tak lagi tak cukup lagi. Kalau sikit ni dia kata kurang mujarab, kena banyak sikit. Lah sekali ditangkap tok bomo tu. Tok bomo tu dia lepas ni awak 100 sama. Bagi-bagi, dia minta maaf. Tok bomo, kami minta maaf, kami ni tok bomo temberang. Rupanya bomo kata dia pun temberang juga. Rupanya lama dah tok bomo tu orang berbuat, dia temberang juga. Tapi dapat RM5, RM10 je. Dengan ni dapat RM100. Wow, kata dia. Ini tuan-tuan, benda-benda yang yang berlaku dah. Yang ketiga, waqatul nafsi allati haramallahu illa bil haq. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Taala melainkan dengan kebenaran syar'i. Bunuh-bunuh ni tak boleh, tuan-tuan. Disuruh kita jauhi kecuali yang dibenarkan oleh syar'i. Apa? Yang dibenarkan oleh syar'i, orang yang membunuh orang. Bunuh orang dengan sengaja, maka hukumnya balas bunuh. Atau orang yang dah berkahwin berzina, boleh bunuh dari segi syar'i. Tapi kita hari ni tak ikut pula SOP yang Allah buat. SOP manusia ni masya-Allah ada. Tadi sembahyang Jumaat tadi kat masjid luar sana, ada polis jaga. Dia punya jaket, dia tengok belakang orang. Takut pada polis ni tengok je tak. Kita ikut SOP okeylah. Itunya kadang-kadang kita terlalu takut kepada sesama manusia, lupa kepada pencipta manusia itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikut jalan yang betul dah, maka insya-Allah akan selamatlah. Yang penting jauhi dah. Apa dia? Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Taala. Maknanya membunuh-bunuh orang bukan boleh bunuh sembarangan, melainkan yang dibenarkan oleh syarak. Ada bab-bab yang dibenarkan oleh syar'i. Orang bunuh boleh balas bunuh jika keluarga dia tak maafkan. Kalau maafkan boleh, tak payah bunuh, mungkin nak denda saja. Itu maknanya hukum syar'i. Begitu juga orang yang keluar daripada Islam, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang keluar daripada agama Islam hendaklah dibunuh. Tapi tak boleh bunuh terus, kena kurung dia dulu. Sekurang-kurangnya 3 hari ataupun bukan 3 hari, suruh dia bertaubat. Tapi zaman sekarang kita nak bunuh itu, kita tak ikut SOP sebenar yang Allah turunkan. Tak boleh juga tak, sebab kita ada pula undang-undang bebas beragama. Itu dari segi syar'i. Tapi yang paling mudah sekali, kita jauhi daripada perbuatan bunuh-membunuh. Kalau membunuh ni dosanya sangat besar. Man qatala mu'minan muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka jelaslah dia menjadi kufur kepada Allah. Kemudian memakan harta riba, wa aklu waqtul nafsi lati haramallahu bil haq wa aklu riba, makan harta riba. Benda yang berganda-ganda lah tuan-tuan. Riba ni benda yang berganda-ganda. Berlaku di zaman Nabi SAW. Nak pinjam sesuatu, balas double. Kita pun hari ni banyak tuan. Tapi pihak yang berkenaan ditukarkan kepada sistem Islam. Kita ambil lah sistem Islam. Mudarabah, apa lagi, baik bisamul ajil, ada dia punya sistem murabahah yang disyorkan oleh syar'i tak? Sebab itu dulu bank-bank jadi terkejut tak bila
orang Islam haram ambil bank riba, maka orang semua tukar lah. Jadi bank yang tak tukar sistem dia, jadi kurang dia punya pelanggan dia. Akhirnya bank Cina bertukar sistem Islam juga. Yang peliknya orang Islam pula ambil sistem yang tak Islam, orang Cina ambil sistem Islam. Sudahlah. Ini maknanya benda-benda yang berkaitan dengan riba. Kemudian memakan harta anak yatim. Wa aklu mal yatim, makan harta anak yatim. Jaga-jaga tuan-tuan. Hari ni banyak ramai yang memelihara anak yatim. Alhamdulillah bagus. Tapi jaga-jaga dengan harta mereka, kerana harta anak yatim ni sangat besar dosanya. Pernah berlaku kisah ni di kawasan Mekah tuan-tuan. Seorang bapa saudara pula. Anak saudara dia, adik dia dan anak saudara dia. Kebetulan adik dia meninggal. Bila dia meninggal, anak saudara tu dia jaga. Anak saudara kecil lagi. Kebetulan harta tu masih ada, dia tolong pegangkan harta tu. Bila dia pegang harta tu, dia makan harta tu. Ini tuan-tuan berlaku. Kisah ni berlaku, pernah diceritalah di Mekah, wallahu alam. Kebetulan tuan-tuan di takdir Tuhan meninggal anak saudara dia tadi, anak yatim tadi. Bila meninggal, semua orang ni angkat, semua tak boleh angkat lagi. Jadi berat. Akhirnya mana pos saudara dia? Panggil. Amung panggil saudara. Katanya angkat-angkat tu katanya menyambar api. Orang cerita lah. Nak cerita kan? Selama ni harta yang anak yatim tu dia makan. Dia salah gunakan harta tu. Anak saudara dia anak yatim, dia kecil lagi tak tahu nak urus, dia pusing-pusingkan gunakan duit tu. Ini jaga-jaga. Sebab itu kita hari ni yang paling afdalnya jaga anak yatim tu dengan maknya sekali. Itu yang paling afdal. Tak ada kita nak kacau-kacau lah. Bila kita bela ramai, yang kita risau nanti ada penyelewengan. Awak bela anak yatim, tiba-tiba dia punya pengetuanya kereta baru pula pakai. Sudahlah. Awak dapat duit mana kereta baru ni? Kereta pula, kereta mahal pula. Orang pun ada macam ni. Jaga-jaga tu kan. Bagus jaga anak yatim, tapi jaga-jaga dengan memakan harta dia. Di kampung-kampung tuan-tuan, tak? Saya di Felda, bila meninggal saja ayahnya, orang buat tahlil di rumahnya. Jaga-jaga kalau anak dia masih kecil, kita bila tahlil nak makan, ada buat makan. Bila makan, takut-takut nanti harta tu harta masih anak yatim punya, belum dia diagihkan. Sebab itu bila meninggal ni sepatutnya bukan keluarga tu yang buat tahlil, orang jiran sebelah ataupun tok empat yang uruskan. Tapi kita dah biasa dah, bila meninggal saja nak buat tahlil pagi, nak makan apa, sudah. Kawan tu dah tengah sedih, kita asyik nak makan je. Ini tuan-tuan, tak? Jaga-jaga dengan aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kerana anak yatim ni dia tak tahu pula menguruskan wang sebab dia masih kecil. Kita yang dewasa ni tak kena tolong dia. Kemudian yang seterusnya watawalli yaumil zahfi. Apa dia? Lari dari medan pertempuran. Dia waktu berkecamuk peperangan. Kita tak ada perang tuan. Tapi di negara-negara sebelah Syria sana ada. Iran, Iraq dulu berperang. Rupanya agama kita tak boleh lari. Ini tengok pelarian. Sebenarnya tak boleh lari. Tak, kita kena lawan perang, mati-mati syahid. Tapi kita hari ni berperang, banyak benda yang tak kena dalam peperangan tu. Mungkin ada tipu daya, ada muslihat. Akhirnya banyak yang lari. Bila lari, kesian pelarian orang Islam ni. Sebab tu zaman Nabi SAW, mereka bila perang semua sekali bergerak. Mati-mati syahid. Memang mereka nak kejar kepada mati syahid ni. Tapi kita hari ni tak perang dah. Sebab kita zaman sekarang banyak sangat diplomasi, banyak sangat MOU, perbincangan. Tapi tuan-tuan kena ingat ada peperangan lain, namanya perang saraf. Ataupun Nabi beritahu perang melawan hawa nafsu.